Kita nak sambung satu lagi fasal dalam bab fiqah ni yang lepas terdekat dengan kita adalah masalah ilak. Satu lagi hukum hakam berkaitan dalam bab munakahat ni, nama dia zihar. Zihar daripada perkataan zahara yuzahiru muzaharatan ziharan. Itu asal perkataan zihar tu. Kita tengok je terjemah dia dulu. Fasal pada membicarakan hukum zihar. Ia zihar ni pada bahasa diambil daripada zohar. Asal terjemah bahasa belakang. Baik, itu terjemahlah. Sikit ambil bahasa dalam Quran, mana zihar belakang ni? Zoharo. Kalau zoharo fi'il, makna nyata, jelas, terang. Zoharul fasadu fil barri wal bahr. Itu zoharo. Tapi kalau mana zahrun, mana belakang. Fanabazuhu wara azuhurihim tu. Wara azuhurihim. Di belakang punggung mereka. Di zahara makna belakang. Antara makna belakang tu punggung. Zahri. Sikit ambil bahasa tu. Yang bahasa satu hal. Cuma kita atas nak faham isu bab perkahwinan ni atau munakahat nama zihar ni macam ni. Tengok pada syarak. Syarak ni maksudnya zihar ni ialah penyerupaan suami akan isterinya. Mestilah zihar ni menyerupa oleh si suami akan isteri. Istilah penyerupaan tu maksudnya menserupakan. Seorang suami dia serupakan isteri dia. Isteri pula syarat dia isteri yang tak bain. Istilah tak bain ni isteri ataupun isteri yang masih hukum isteri tapi dah tercerai. Istilahnya dipanggil isteri tolak roja'i. Yang tu istilah-istilah yang hamba kena peka telinga. Dengar. Tambah kadang-kadang budak-budak dia tak matang lagi. Dia buat kerti apa. Kahwin pun dia tak tahu apa lagi. Balik pun tak. Jadi dia main lah sikit. Tapi jangan tak tahu. Ulama'-ulama' dulu ada besar umur 7 tahun. Saya tak ingat nama syekh apa. Saya ngaji dengan arwah Pak Tih dulu. Dia sebut seorang syekh. Zaman saya pun tak ingat zaman bila. Tapi antara mengaji dia kata begini. Ada Tok Guru tu, kata dia syekh tu. Umur dia baru 7 tahun. Dia ngajar. Yang mengaji kat dia syekh juga. Tapi dah tua-tua. Mengaji kat dia umur baru 7 tahun. Bulan puasa. Bila ngajar. Budak tu bila ngajar. Bila dahaga dia minum air. Budak. Umur 7 tahun. Minum air lah dia. Dia dahaga. Budak tu bukan dia taklif wajib lagi puasa atas dia. Suruhan ada. Tapi bila dia atas tak larat. Dia tak boleh nak ngajar. Dia harus berbuka. Guru tak puasa. Anak murid puasa. Berapa umur? 7 tahun. Jadi tak mustahil lah 7 tahun boleh ngajar tu. Boleh jadi tok guru. Tapi syarat ngaji lah. Memang kita kadang-kadang tak tumpu perhatian pasal kita tak pernah belajar sistem ngaji yang macam kita duk lalu ni. Satu kadang-kadang kita tak tumpu perhatian. Kita mengajar pula kat sekolah, sistem dia sistem macam lain kan. Sistem macam ni lah. Walaupun bangku kerusi ni satu tapi walaupun kita pakai bangku kerusi meja ni, kita punya cara baca ngaji style pondok. Pondok punya style jadi. Tak ada alat bantu mengajar, slide apa tak ada pun. Bahkan cakap je lah, baca, dengar, perhati. Tutup guru dulu, kapur pun tak ada. Ada yang setengah kitab pun tak ada. Dengar je. Nak beli pun tak ada kitab. Itu apa? Salin. Salin pun, salin atas belakang kawan. Maksudnya apa? Meja tak ada. Kau belakang, aku duduk belakang kau, aku tulis belakang kau. Tengok kitab sebelah, tulis, salin. Pasal kitab nak beli pun tak ada. Kalau nak beli pun orang tak jual. Tak ada cetak dulu. Mesin photostat pun tak ada. Tapi mengaji semua pandai-pandai. Nak sebut tentu lah. Walaupun usia muda. Jadi boleh ke muda-muda jadi pandai hukum hakam? Boleh ke? Boleh. Syarat dia apa? Tumpu perhatian. Itulah. Okey. Kalau tak percaya, dengar saya sebut.
Kalau budak-budak pun tu perhatian, nanti saya tanya budak-budak yang boleh jawab, yang tua-tua tak berjawab. Tengok malu. Jadi, ambil perhatian nanti kalau saya tanya, mesti jawab. Memang ada benda nak telan dengan saya sebut bahasa Arab tu susah sikit. Susah sikit pun kalau tak pernah mengaji. Kalau pernah mengaji, rasa saya lagi senang ingat daripada orang tua-tua. Sikitlah ke sana. Baik, jadi pada syarat untuk nama zihar ni, mestilah suami yang dia menyerupakan isteri dia. Jadi kalau menyerupakan dengan kawan-kawan apa, tak ada hal lah. Mesti suami menyerupakan isteri. Dan isteri pula sama ada memang betul-betul isteri ataupun isteri yang telah diceraikan tapi yang dia tak bain. Istilah tak bain ni maksudnya isteri yang ditolak tolak raj'i. Tolak raj'i adalah ditolak satu atau ditolak dua yang bukan dengan kes khulu', bukan dengan kes zihar, bukan dengan kes li'an, bukan dengan talak tiga. Itu antara istilah-istilah bain. Ataupun yang dah habis iddah. Itu nama dia bain juga. Jadi isteri yang tak bain ni isteri yang istilah yang dipanggil tolak raj'i. Ditolak satu atau tolak dua. Yang dalam tempoh itu suami boleh merujuk semula pada isteri. Itu istilah. Kita dah jumpa dah pelajaran tu. Jadi mana-mana suami yang diserupakan isteri dia, serupakan dengan siapa? Serupakan dengan perempuan yang tak halal baginya. Bi'unsa lam takun halaluhu. Dengan seorang perempuan ni tak pernah halal bagi dia. Perempuan ni tak pernah, lam takun halaluhu ni maksudnya tak halal bagi dia, maksudnya tak pernah halal bagi dia sebelum ni. Orang perempuan yang takkan boleh jadi halal sama sekali dengan kita, atau istilahnya mahram. Cuma mahram ni ada 3 sebab. Mahram sebab keturunan, mahram sebab susuan, mahram dengan sebab persemendaan. Itu bahasa suratan kitab lama tu. Istilah persemendaan ni apa? Dengan sebab bermertua menantu. Bila kita ada mertua, ada menantu, bapa mertua, mak kalau kita sebelah lelaki, mak mertua kita. Kalau kita ada menantu perempuan kita. Begitu juga bila bermentua menantu, maksudnya mak tiri kita, anak tiri kita. Biasanya yang ni persemendaan yang ada 4 ni. Yang tu dipanggil mahram juga. Tapi mahram ni asalnya dia bukan mahram. Yang ni persemendaan, gitu juga masalah susuan. Dia bukan asalnya mahram kita. Dia asal orang asing. Tapi dengan sebab mak kita bagi menyusu kita dekat orang perempuan tu, kita pula umur bawah 2 tahun dengan segala syarat dia. Orang perempuan tu akan jadi ibu susu, bapak tu jadi bapak susu, adik-beradik, anak yang pernah keluar daripada perempuan ni akan jadi adik-beradik susu. Kalau sebapak, sibu sebapak, adik-beradik susu, sibu sebapak. Kalau bapak ni mati, mak ni kahwin lain, mak susu ni kahwin lain, dapat anak pula, yang ni adik-beradik sesusu, seibu. Kalau bapak susu tu pula kahwin lain, dapat pula dengan anak, dengan isteri baru ni, adik-beradik lain pula, yang tu ialah adik-beradik, adik-adik susu, sebapak. Pasal tu hukum bapak susu kita. Jadi anak daripada bapak susu adalah hukum mahram juga. Semua ni mahram yang dulu satu ketika sebelum disusukan, sebelum berkahwin dengan seseorang, sebelum bermertua menantu, macam tu kan, sebelum persebendaan ni, mereka adalah halal dengan kita. Mak mertua kita asalnya halal kita dengan mak mertua, untuk kahwin dengan mak mertua. Tapi dah ada anak, pergi kahwin anak, pergi kahwin mertua, mak mertua. Apa? Tak faham tu lah. Boleh nak kahwin? Boleh je nak kahwin tak? Tapi bila dah ambil anak, mak jadi mak mertua. Jadi mahram lah. Syarat untuk nama mahram, itu pun saya rasa saya sebut bahasa tu. Sebab kita ada sebut mukadimah itu dengan zihar yang kita akan belajar. Syarat isteri ni mesti isteri yang memang dia jadi mahram asli, bukan mahram yang mendatang. Itu istilah dalam kitab lain lah. Istilah disebut sini, lam takun halaluhu. Orang yang tak pernah jadi halal kepada dia. Jadi kalau mak kita memang tak pernah halal untuk kita. Adik-beradik kita yang perempuan memang tak pernah halal untuk kita.
Jadi mana mahram kita yang 7 dengan sebab keturunan dulu. Yang ni kita pernah belajar. Cuma kita mari sini ni menyambung daripada pelajaran tempat lain. Kalau agak tak apa faham, tanya lain. Saya sudi menjelaskannya kembali. Macam mana pun atas nak ambil faham zihar, ambil dulu tani. Kalau ada susah lagi, tanya balik. Ada mahram dengan sebab nasab. Mahram sebab susuan. Mahram dengan sebab bermentua menantu. Bila bertua, bahasa mudah berkahwin lah. Dengan sebab perkahwinan nanti ada orang yang akan jadi mahram kita. Jadi mahram kita. Cuma mahram berkahwin, dia mendatang. Mahram menyusu, dia mendatang. Mahram dengan sebab keturunan, dia adalah asli. Itu adalah asli. Jadi mana-mana suami menyerupakan isteri dia dengan lafaz pula soreh. Saya ada sebut itu. Soreh itu apa? Soreh ni sama ada zat isteri dia diserupakan dengan zat siapa mahram dia yang asli tu, bukan mahram mendatang, bukan sebab susuan ataupun dengan sebab persemendaan tu. Kalau diserupakan isteri dia dengan mana-mana mahram yang asli ni, sama ada zat dia ataupun saya ada sebut tu ada 4 anggota. Yang ni dipanggil anggota soreh, hukum zihar. Apa dia? Belakang, punggung, dada, peha. 4 ni juzuk yang nama dia soreh zihar. Kalau muka, hidung, jari, bulu, begitu. Tai lalat. Yang tu bukan partition utama untuk jadi soreh. Tak. Yang tu dia atas niat. Kalau niat jadi, dia tak jadi lafaz soreh, dia akan jadi kinayah. Ada niat, jadi. Tak ada niat, tak ada jadi. Kaedah kita belajar dalam bab talak, apa seumpama tu, kaedah yang ada istilah soreh dan kinayah ni, kalau lafaz soreh, dia tak perlu niat apa-apa. Kalau bab kinayah, maksudnya lafaz tak terang menunjukkan makna cerai, rojok, jual beli. Ada kita belajar tu bab tu. Itu juga dalam makna zihar. Maka dia takkan jadi zihar melainkan dengan rujuk. Dengan rujuk. Dengan niat. Dengan niat. Niat dia untuk zihar baru jadi zihar. Jadi mana-mana isteri sama kan. Mana-mana suami yang menserupakan isteri dia dengan ataupun bekas isteri dia tapi yang tolak raj'i dengan mana-mana perempuan yang mahram asli dengan dia. Mahram. Sama ada zat dia sendiri ataupun belakangnya, punggungnya, dadanya, pehanya. Okey, nantuk sekali lalu. Tangkap tak tangkap, faham tak faham. Yang ni lah ilmu orang kata. Ada benda yang nak ambil faham tu kerana berat. Kan? Memang ngaji ni berat ke? Ngaji berat ke ringan? Ya berat. Mana tahu? Saya letih, boleh tidur. Siapa pernah menyangkul tidur? Ada? Menyangkul? Pelik dia bang. Cangkul tak ada? Cangkul. Ada? Apa maksudnya? Tapi ada tak sambil mengaji tidur? Apa faham? Beratnya belajar berbanding dengan menyangkul. Menyangkul dengan mengaji berat lah. Itu Rasulullah pernah terima wahyu, musim sejuk, malam, atas unta. Jibril datang bagi wahyu, Rasulullah terima wahyu, berpeluh. Lepas tu, unta tu duduk kaki macam ni. Lepas tu, terterum, bengkok kaki dia, terduduk. Maksudnya apa? Beratnya terima wahyu. Sejuk, malam, musim sejuk, berpeluh. Ui. Bukan sebarang. Tambah pula ayat Quran tu, cerita tentang neraka ke apa. Cerita pula ancaman pada umat-umat dia yang ingkar, yang kufur, yang syirik, yang pada dia. Masya Allah. Tu, berpeluh-peluh Rasulullah dengar tu. Tambah pula ada hukum hakam yang Rasulullah khuatiri. Ada umat dia tak boleh nak terima hukum tu. Dia cukup takut lah tu. Berpeluh-peluh dia terima. Jadi kita ni zaman kita mengaji macam ni lah. Tapi saya nak sebut sebenarnya ilmu tu berat. Cuma ilmu ni kadang-kadang kita tak terima dengan penuh perasaan. Itu yang selamba.
Faham? Tak faham? Sudah. Janji aku mengaji. Dapat juga pahala. Habis. Tak dapat tu. Cuma mengaji dengan tak faham je. Allah, aku tak faham yang dia gaji. Peluh-peluh ni macam apa? Lagi kalau mak aku tanya lagi, kata nak mengaji bab zihar. Itu dah khabar lah mak. Mak suruh mengaji betul-betul. Nanti dia tanya, aku tak boleh nak jawab. Berpeluh-peluh ni. Allah, mak aku garang. Tak lagi dia sepak aku. Contoh kan. Kita tak serius macam tu. Tak tahu. Selama steam lah. Bahasa saya lah steam. Steam memang faham tak steam? Steam ni kalau sekarang namanya apa? Mata poyok. Mata poyok tahu? Mata poyok orang tak tahu. Steam tahu steam? Tak tahu juga. Tak tahu. Mata poyok tak tahu? Tak tahu juga. Mata poyok tu macam ni lah. Panggil apa? Penagih. Wah, makcik tak asal gitu. Makcik tu punya bahasa ke? Penagih dadah. Mesti. Ngaji macam penagih dadah. Mesti. Steam tu maksudnya lali lah. Lali lah. Baik, macam ni. Tengok. Di atas kita faham tarikh tu, tengok ni nak sebut. Wadhiharu an yakula ar-rajulu li zawjatihi anti alayya ka zahri ummi. Zihar tu bahawa berkata seorang lelaki. Mesti lelaki ni suami lah. Kalau lelaki yang tak ada hubungan dengan isteri yang dia sebut kata zihar ni, tak jadi zihar. Dia kata kepada isterinya macam ni. Engkau di atasku seperti belakang ibuku. Ni betul-betul terjemah Arab lah. Orang Melayu kita tak cakap macam ni. Kalau cakap punya pasal lah. Tapi setahu saya tak pernah dengar ada orang Melayu cakap macam ni. Selalunya dia akan cakap dengan bahasa yang bentuk lain. Cuma nak faham, untuk nama zihar mestilah tasbih. Tasbih ni apa? Menyerupakan sesuatu dengan sesuatu. Saya ada sebut panduan yang lepas, untuk nama zihar ni dia mesti tasbihu zauji zaujatahu bimahramin asli dengan takarruman, kerana nak memuliakan. Itu biasanya. Wajah li ajlih dia. Kenapa dia serupakan isteri dia dengan mak dia ataupun mahram dia. Yang asli tu. Yang bukan mahram mendatang. Disebabkan dia nak memuliakan isteri dia, macam mana kemuliaan dia letak, dia beri, dia anggap, dia itikad, dia faham kepada mak dia, kakak dia, adik perempuan dia, mak menakan dia sebelah mak, sebelah bapa, ada 7 tu. Ataupun anak menakan dia sebelah adik-adik lelaki, atau anak menakan dia sebelah adik-adik perempuan. Itu 7 tu, keliling tu. Kalau disebut macam tu, yang ni jadi zihar. Kita baca tu. Dan dia kata, dikhususkan, wa khussaz zahra dunal batni masalan, li'anna zahra mawdi'ur rukub, wa zaujatu markubuz zauj. Kita baca dulu. Sekali saya bagi penjelasan. Kalau agak muskil, tanya. Dia kata dikhususkan sebut zihar tu ambil daripada perkataan belakang. Maksudnya apa? Kalau asal terjemah pun, engkau ni atas aku, anti alayya ka zahri ummi. Engkau ni atas aku macam mana belakang mak aku. Dia sebut belakang ni maksudnya apa? Tak dikhususkan belakang. Tak sebut perut. Maksudnya apa? Sebagai contohnya, untuk tunjukkan zihar ni, kerana belakang adalah tempat tunggang. Dan isteri adalah tunggangan suami. Tak faham tu, diam je. Lebur je. Tak tahu sudah. Itu dipanggil belakang. Jadi kata dia, engkau ni aku anggap macam mak aku. Tak mana anggap macam mak aku? Tak memuliakan mak. Mak ni kita muliakan ke? Boleh tak kahwin dengan mak? Jadi kalau dia kata, aku ni anggap kau macam mak aku sendiri. Cakap kat bini macam tu. Isteri macam mak. Boleh ke? Tak boleh. Isteri mana boleh macam mak? Kalau isteri macam mak dengan mak tak boleh kahwin, tak boleh kahwin dah lah dengan bini tu. Okay. Boleh faham? Okey? Saya syarah itu cukup untuk menunjukkan tunggangan tu.
Baik. فَإِذَا قَالَ لَهَا ذَلِكَ أَيْ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَلَمْ يُتْبِعْهُ بِالطَّلَاقِ صَارَ عَائِدًا مِنَ زَوْجَتِهِ وَلَزِمَتْهُ حِينَئِذٍ كَفَّارَةُ وَهِيَ مُرَتَّبَةٌ. Baik. Jadi kalau ada saja suami sebut dengan macam ni. Yang ni disebut belakang. Saya sebut dia belakang, punggung, dada, paha. Ataupun umumnya, kau ni aku anggap macam mak aku. Kau ni aku anggap macam belakang mak aku. Aku anggap kau ni macam punggung mak aku. Aku anggap kau ni macam dada mak aku. Aku anggap kau ni macam paha mak aku. Kasarlah sikit bahasa ni. Tapi orang Melayu memang tak sebut macam tu. Pasal apa nak sebut tempat-tempat yang tu? Atau kan istilahnya private part. Private part. Boleh faham? Can you understand me? Can you understand English? Yeah. Private part, you know? Private, though. You know where's your private part? Yeah. Oh, surely. Can you show your private part? Wow. Okay. Oh, cakap orang putih faham rupanya. Kita mak kita kecil-kecil memang kita menyusul dia. Tapi menyusul ni untuk kita dengan mak tak apalah. Tapi masih istilahnya menyusul ni, tempat kita susu mak kita tu private part dia. Boleh faham tak saya sebut itu tak kan? Belakang mak kita pun private part. Kalau dia kata, tolong garu lah, mak gatal lah kat belakang ni. Kau garu Ustaz. Barulah boleh garu. Saja-saja nak garu lagi, pang kena. Boleh? Private part tak? Tambah punggung mak kita, tepuk punggung boleh tak? Lalu-lalu ya, mak ni geram. Katanya tu. Otak kau, private part, you know. Okey, saja saya melawak kita. Okey? Nanti fahamlah kenapa ulama kita sebut yang tu sebagai private part, yang kalau sebut tu dia akan jadi hukum zihar. Boleh? Pasal selalunya menyamakan part macam tu nak menunjukkan kita menyerupakan dari sudut macam mana aku hubungan mak aku dari sudut bab macam tu, dengan kau pun aku anggap macam tu lah. Hal tu yang jadi zihar tu. Kalau perangai mak kau ni macam perangai mak aku. Perangai tak apa. Pasal dia bukan part. Dia perangai. Boleh? Mata tak apa. Mata kau macam mata mak aku. Tak apa. Mata. Tu pun mata dia termasuk part dia. Tapi dia bukan private part. Boleh kot. Saya nak tunjukkan faham private part. Cuma tak ada orang sebut lah. Anu kau macam anu mak aku. Gila kau sebut itu. Sebila pergi tengok anu mak dia. Sorry ya, bahasa-bahasa saya tu memang kasar melampau lah. Satu, tak sebut dalam kitab pasal apa? Mana ada jadah pernah tengok kebalawan orang kan. Itu kot bahasa. Sorry bahasa saya. Sorry ya. Satu yang disebut. Yang ni tempat-tempat yang istilahnya private. Private tu private. Betul saya sebut tu lah. Okey. Bahasa Melayu disebut private. Ini private ni. Private. Okey, siap. Maka, baik. Bila suami sebut macam ni yang jadi zihar ni. Termasuk mak ni siapa? 7 mahram tadi. Mahram kita keliling, kalau orang lelaki ada 7 keliling. Boleh sebut tak? Boleh. Siapa yang orang lelaki tak boleh kahwin? Siapa? Mak. Adik-beradik perempuan. Nenek masuk hukum mak lah. Mak, nenek, moyang, monyot, onyek, nyet. Atas tu. Okay. Mak. Lagi adik-beradik perempuan. Atas tu. Sebut atas dulu. Adik-beradik bapa kita yang perempuan. Mak menakan sebelah bapa. Kan? Lagi? Mak menakan sebelah mak. Berapa tu? 4. Lagi. Tak habis. 7. Dia ada 7 apa? Adik-beradik perempuan. Dah sebut dia? Mak. Tak mau susuan. Hak ni yang original ni.
Habis lah. Tak apa dia orang ni. Tentang kahwin dengan haram apa. Tak adalah saja buat ayat tu. Kita patutnya sebutnya dalam kepala je tu. Habis lah. Mak, nenek dah sebutlah sekali lah mak tu. Apa lagi tadi? Adik-beradik perempuan ni. Adik-beradik bapa kita yang perempuan. Adik-beradik mak kita yang perempuan. Lagi anak perempuan kita. Anak perempuan kita. Memanglah tak beranak lagi. Tapi antara yang mahram. Cuma yang tu dah ke bawah. Okay, ke bawah lah. Jadi 4 atas, ke bawah lah. Anak perempuan kita. Mana boleh kahwin dengan anak dia? Lagi siapa? Anak menakan daripada adik-beradik kita yang perempuan. Anak menakan perempuan daripada adik-beradik kita yang perempuan. Lepas tu, anak menakan perempuan daripada adik-beradik kita. Boleh faham? Tu 7. Ada orang kadang-kadang sebut macam tu, dia faham. Anak menakan perempuan daripada adik-beradik kita yang perempuan. Dia tak boleh faham. Ada orang tak boleh faham. Kalau apa boleh faham, bagus lah. Saya nak sebut kelingnya style lah. Pasal mahram ni kita kenal. Ulang kaji pelajaran mahram sikit. Dengar. Saya nak sebut style keling. Siapa mahram kita? Lu punya mak. Lu punya mak. Punya mak. Punya mak, punya mak. Itu semua lu punya mak lah. Satu. Lagi siapa? Adik-beradik. Lu punya adik-beradik lah. Perempuan. Itu lu punya mahram lah. Boleh? Mesti lah kan? Yang tu pun kalau saya syarah lagi jadi banyak. Saya ambil hak 7 ni tu. Lagi. Lu punya bapa punya adik-beradik perempuan. Lu punya bapa punya adik-beradik perempuan. Apa tu cakap Melayu panggil apa? Makcik, mak saudara sebelah bapa. 3. Lagi siapa? Lu punya tadi bapa. Tadi lah dia punya lemak, belum dah. Lu punya bapa punya adik-beradik perempuan. Itu pun mahram dia. Lu punya bapa punya adik-beradik perempuan. Apa? Mak menakan dia tapi sebelah bapa. 4. Lagi apa? Anak. Lu punya anak lah. Siap. Yang tak susah 2 ni lah kan. Apa dia? Ni. Anak menakan ni macam mana cakap? Macam mana cakap Glenn? Lu punya adik-beradik jantan punya anak perempuan. Boleh? Lagi? Lu punya adik-beradik perempuan punya anak perempuan. Ada orang macam tu lah dia tak faham. Tak faham. Faham lah macam mana pun. Itu 7. Jadi kalau seorang suami ni dia sakit. Itu pun saya misal gitu. Yang ni tempat-tempat selalu saya dah tengok. Nisbah orang Melayu dia akan nak jadi mahram dia macam ni lah. Bila dia sakit, kakak dia jaga dia. Kakak dia jaga dia. Selalu kalau dia sakit dulu, sebelum dia kahwin, kakak dia jaga dia. Bagi makan apalah, bagi minum. Kadang dulu mak dia jaga. Bila mak dia jaga pun baiknya, mak dia jaga-jaga ni. Mak dia tak tidur, duduk sebelah. Dia jaga-jaga je duduk bilik ICU lah tu. Mak dia sebelah. Mak duduk sini berapa hari dah? 7 hari dah. 7 hari dah. Saya 7 hari dah tak sedar. Mak dia sanggup duduk dia 7 hari. Dia duduk kat hospital ICU. Contoh. Tu, lepas kahwin, dia tengok yang jaga dia bukan mak dia. Siapa? Isteri dia. Tanya-tanya. Ayang ke? Ayang tu sayang lah. Ayang ke? Dia pun tengok. Saya ni accident ke? Accident. Abang melanggar kereta. Berapa hari dah duduk sini? 10 hari dah. 10 hari dah. Ini berapa bulan? Ini dah 1 Februari. Itu 20. 9. Jadi kau duduk sini dah 10 hari dah. Astaga. Baiknya kau. Waktu kita apa? Contoh. Kita apa?
Mak aku pun dulu jaga aku macam ni lah. Aku sungguh terhutang budi dengan kau. Aku dah anggap kau ni macam mak aku. Apa dia? Apa dia? Tu. Tak jadi pun punya pasal lah kan. Ini cerita kalau jadi ni. Dia dah anggap isteri dia macam mak dia. Pasal apa? Terlalu baik isteri ni jaga dia, khidmat dengan dia. Sampai dia dah anggap macam mak dia. Ataupun isteri dia tu jaga dia lah, bagi makan minum. Dulu kakak dia tu jaga. Aku anggap kau ni dah macam kakak aku. Kau jaga aku ni bukan macam jaga suami dah. Macam kakak aku jaga aku. Kalau orang ada jadi bini aku pun lari lah lama dah. Ni aku sakit. Macam mana kakak aku. Selalunya adik-beradik dia boleh jaga macam ni. Kalau suami isteri, selalunya isteri lari dah. Contoh kan. Aku dah anggap kau macam kakak aku. Engkau macam kakak aku. Zat isteri serupakan macam zat kakak. Mahram. Betul? Zihar. Jadi zihar. Mana boleh cakap macam tu? Cakap macam ni berdosa besar. Indahum yaquluna munkaran minal qaul wa zura. Ini adalah perkataan mungkar dan berdosa. Jangan cakap macam tu. Pasal tak dibenarkan kita menyerupakan isteri dengan mana-mana mahram. Mahram asli. Yang tu asal hukum nak faham. Dan faham mahram asli. Kalau mahram yang tak asli, mahram yang mendatang, yang tu tak jadi mahram. Boleh faham? Boleh faham saya kata apa? Dia kata kat bini dia, muka kau macam mak kau lah. Kat isteri kita. Bukan macam mak aku. Muka kau ni sebiji macam mak kau. Tengok sekali macam kembar dia kata. Kembar apa anak dia? Tapi dia tak, muka kau ni macam mak kau. Tak sebut tak macam saja. Aku anggap kau macam mak mentua aku. Mahram, jadi zihar. Jadi zihar. Kenapa? Dia mahram mendatang. Mahram mendatang. Aku tengok kau ni macam, aku anggap kau ni macam Siti Nurhaliza. Macam Datuk Siti. Contoh. Jadi zihar. Kenapa pula? Bukan dia kena mengenai dia pun. Siap. Udah tu. Melawak bodoh lagi. Lajak pula sebut nama orang. Sorry lah sebut nama orang. Artis pula sikit. Apa ni? Baik, maka apabila kata dia, فَإِذَا قَالَهَا ذَلِكَ أَيْ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَلَمْ يُتْبِعْهُ بِالطَّلَقِ صَارَ عَائِدًا. Kata dia, dan maka apabila suami ni dia mengatakan demikian kepadanya, pada isteri dia, apa dia? Engkau atas aku seperti belakang ibuku. Cuma yang ni uslub Arab. Bahasa Melayu dia tak sama dengan uslub Arab. Macam mana pun kalau sebut bahasa Arab macam ni satu kalau tak sebut bahasa Arab pun kaedah dia tashbih suami. Suami menyerupakan isteri dengan ibu dia, ataupun mana-mana mahram kita sebut ni, mahram yang asli, sama ada zat ibu mahram dia ataupun juzuk yang 4 itu, yang tu dipanggil lafaz soreh. Sebut pula atas jalan memuliakan. Lafaz soreh tu kalau ikut dah cukup dah untuk nama zihar, dan dia tidak memperikutkannya dengan talak. Tapi dia tak cerai isteri dia, tapi dia dah anggap isteri macam kakak dia, macam mak dia. Dah anggap macam kakak, mana boleh nak tidur sekali dengan mak? Macam mana boleh tidur dengan kakak? Mana boleh? Itu mahram. Istilah tidur tu mana boleh kahwin dengan mak, mana boleh kahwin dengan kakak. Tapi dia dah letakkan martabat isteri dia, aku anggap kau macam mak aku, macam kakak aku. Sedangkan dia tak talak isteri dia. Dari segi istilah, jadilah dia seorang aid. Itu istilah. Bahasa Arabnya aidun. Terjemah dia pakai, jadilah dia seorang yang kembali. Istilah aid ni pasal Quran sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran macam tu bahasa dia. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ثُمَّ يَعُودُونَ. Itu sebut. يَعُودُونَ maksudnya, dia cakap zihar. Aku anggap kau macam mak aku. Tapi dia nak pakai macam isteri, dia tak cerai. Tapi dia dah kata macam mak. Yang ni hukum dia aid nama dia. Dan bila dia aid macam ni, melazimi dia ketika itu oleh kifarat. Untuk dia nak balik pada isteri dia, untuk isteri masih status isteri, dia kena bayar kifarat.
Dan kifarat ni maka ianya disusun. Maksudnya ada tertib kifarat. Sebutnya, nak sebut zihar, kena kifarat. Satu, jangan siapa-siapa orang lelaki, suami, menyebut perkataan-perkataan yang ada pembatang besar ni dalam keadaan berumah tangga, menyerupakan isteri dengan mana-mana yang nama mahram yang menjadi. Siap. Selesai. Selesai satu sudut itu. Tam dulu. Ada soalan? Boleh? Lihat. Boleh faham? Boleh kerti? Mahram tadi? Okey, boleh selesai. Hujung. Cukup. Kau ni macam mak aku. Dia tak sebut belakang. Kau ni macam mak aku. Kedekut. Kedekut kau ni macam kedekut mak aku. Jadi kalam tu ala takdiril mudhaf. Pasal dia nak tasbih tu bukan tasbih zat. Tapi tasbih fi'il. Kedekut. Kau ni macam mak aku. Kuat meletik. Tapi tak baik cakap kat mak macam tu. Jangan cakap macam tu. Mak aku memang mulut laser. Jangan cakap itu. Tak baik tu. Kita lah mulut laser kalau cakap macam tu. Kita cakap macam tu, kita lah mulut laser. Salah tu. Haram kita cakap macam tu. Bahkan, dengar elok. Pasal apa mak kita mulut laser? Dan kita laser, macam blazer. Kita yang huduh perangai, pasal tu mak kita mulut laser. Memang kau. Mula dia main kau je. Penyek-penyek lagi pun tu. Mak ni apa cakap bahasa-bahasa? Yang kau, mak geram kat kau tak kira. Kau kira tak suka mak cakap bahasa-bahasa macam tu Yang kau tak tahu, aku ni duk geram dengan lama dah aku taram dengan tu. Boleh faham ni? Sikit-sikit. Satu, peduli kan mak kita nak marah kita. Memang layak boleh nak marah. Dia marah tu, dia marah benci ke marah sayang? Apa yang dia sayang? Dia sayang pasal ada benda-benda yang dia nak atur kita untuk jadi baik. Kita tak ikut jalan aturan dia untuk jadi baik tu. Contoh nak pergi sekolah contoh Dia kata pakailah baju ni. Kita kan ada pilihan. Baju ni aku suka, baju ni tak suka, baju ni nipis, baju ni tak lawa, baju ni tak cantik. Betul tak? Betul tak nak. Pakailah. Mak tak ada nak basuh baju tu. Basuhlah baju ni. Pakailah ni dulu, yang ni dah yang tu. Nak pergi sekolah. Mak pun sakit dia bising lah. Kau tak nak pergi sekolah, sudahlah. Biarlah tak pergi sekolah. Biar jadi bodoh tu, jadi lembu, makan rumput. Kita pun pergi jugalah, paksa-paksa. Untuk balik pergi sekolah, mengipik kawan. Masa pun muka masam je. Mak aku. Pergi pakaian orang tak suka. Untuk kata pula kita jadi tak pergi sekolah, jadi lembu pula, makan rumput pula. Jangan cakap tu, tampak je. Tak boleh pun cakap macam tu pada mak kita. Bahkan kena muhasabah diri. Pasal apa mak aku cakap macam tu kat tu. Dan jangan tak tahu, mak ayah kita selalunya dia akan marah kita bila jalan yang dia nak tunjuk, jalan kebenaran tu, kebaikan yang dia tunjuk tu, kita tak ikut selera dia. Tambah pula, dia memang orang baik-baik. Dia memang orang taat. Dia memang orang yang memikirkan masa depan kita untuk agama kita dan akhirat kita. Kalau dia tak memikirkan untuk agama dan akhirat kita, itu satu hal. Kadang-kadang dia meniti kita, pada dia jalan baik, padahal tu bukan jalan baik. Tu sebagai anak tetap tak boleh nak mengata dia bukan-bukan. Sabar di atas, tak fahamnya dia tu, doa untuk dia. Bahkan kena tak setuju dengan dia dengan akhlak yang sangat lembut. Itu anak punya kerja. Katalah anak bapak kita saya, aku kalau boleh nak suka engkau ni jadi pemain gitar. Engkau ni jadi pemain gitar apa? Yang bunyi kuat-kuat tu, gitar elektrik. Gitar pula, gitar utama. Yang tu, buah elektrik tu, buah speaker, apa mikrofon tu. Bunyi. Aku nak jadi main gitar tu. Macam mana? Setuju tak setuju? Setuju tak setuju? Boleh tak? Apa ni mak ni? Boleh macam tu? Tak boleh.
Walaupun dia tunjuk kita jalan tak elok, tak boleh lawan itu. Kalau jalan tunjuk jalan tak elok pun tak boleh lawan itu, jalan baik lagi tak boleh. Boleh? Faham? Jadi tak boleh kata mak mulut laser lah, mak mulut moral lah. Jangan nak sebut tu. Ampau mulut ni. Kalau kita sebagai pendidik, ada anak-anak murid kita macam itu, dia dah apa? Aku tak suka sungguh mak aku. Mak aku ni kuat meletih. Siapa yang sebut macam tu tadi? Mari. Siapa nama? Syambi ya? Kau cakap macam tu Mari sekali. Contoh. Terkejut dia panggil nama dia. Mari sekali. Duduk situ. Hang cakap apa dia ulang balik. Ustaz nak dengar. Kau cakap macam tu. Betul kau cakap macam tu dia. Betul Ustaz. Kau memang tak suka. Memang tak suka. Tak boleh. Dengan mak tak boleh cakap macam tu. Dia buruk macam mana pun dia mak kau. Yang ni yang guru kena asuh belajar dengan pelajaran yang macam ni. Nampak yang benda tak kena. Betul kan dia? Betul kan dia? Jangan biarkan dia. Macam mana boleh pergi situ tadi ah? Beletih. Ya. Macam mana? Perut Perut pun kalau ikut termasuk dalam private parts. Private parts kan. Private juga tu. Jadi bahaya juga tu. Memang masyhur sebut dalam kitab, saya ingat saya kalau sebut 4 yang saya sebut lah tadi. Perut pun antara sebahagian. Tu yang tambah sebut yang lain-lain tu pasal sebut dada, punggung, peha yang ni yang golib orang sebut. Jadi sebut perut juga istilahnya private part. Kalau ketiak, bulu ketiak boleh tu. Tu tak ada apa. Tai lalat. Ataupun macam sebut tadi lah. Kalau bahasa dia, kalau kita sebut, kau ni macam mak aku. Dekut. Tapi memang tak baik bahasa tu. Tak usah kata, kau je kedekut. Tak usahlah kait-kait dengan mak kita. Tak usahlah kan. Biar dekat isteri lah. Kau ni kedekut. Tak mana tahu kedekut bini macam mana? Kita punya rumah, kita beli barang. Untuk ada tetamu datang. Sepatutnya dia bancuh lah air tetamu datang kan. Contohlah kan. Tak dibancuh je air. Air sejuk pun tak bagi. Kita pergi berapa? Mana air? Nak air ke bang? Nak air ke bang? Ingat ke tak payah buat air? Astagfirullah. Bagusnya kau. Kedekutnya kau. Ya abang tak suruh pun. Astagfirullah. Betul juga suami tak suruh kan. Tapi maksudnya suami isteri ni memang mangkuk ayun tu. Bukan mangkuk ayun, mangkuk siar tu pun. Apa mangkuk siar ni? Maksudnya tak ada akal semua. Maksudnya dia tak pernah belajar hukum memasyarakatkan umat. Macam mana tetamu, tak tetamu. Agaknya tak pernah kot mak dia dulu. Kalau ada orang datang pergi jamu air, sambut tetamu, bancuh ayur, jamu biskut kering. Tak pernah kot kan. Dia dulu kawan dengan serigala. Kawan dengan rimau. Mari-mari faham orang. Mari-mari faham orang. Tak pernah nak jamu ayur kat orang kot. Sikit lah. Itu. Jadi kalau menyerupakan dengan perangai, dengan macam mana pun serupa dengan mak tu, zihar tu tak jadi. Tapi jangan melibatkan mak kita tu lah. Sebut ke dia tu sudah. Dah ajarlah dia dengan akhlak yang baik. Kalau lain kali, sekali tu dia tak bancuh ayah, lain kali macam ni. Dengar. Ini rumah I, you isteri I kan. Siapa-siapa tetamu I yang datang rumah I, rumah kita, kita nampak mesra sikit. Yang datang rumah kita, you mesti bancuh air mah. Tolong bantu air sebab raikan tetamu. Kita kan kalau boleh tetamu datang ni dia bawa rahmat, dia keluar bawa hilang kita punya dosa dan maksiat. Allah Taala hapuskan dosa sebab meraikan tetamu. Nabi pun kata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Itu kalau isteri. Itu isteri tak ada. Anak-anak macam mana? Dia lah kena kelang kabut, bancuh air. Takkan nak suruh bapak dia bancuh. Kalau ada anak-anak perempuan, kalau kita bapak saya, kalau hampa lah anak-anak perempuan tu. Dia tahu ada kawan kita, kawan bapak kita datang, masuk rumah duduk bersembang. Mak kita tak ada ni. Balik kampung ke mana ke apa ke. Untuk kita ada kat rumah. Bancuh air. Beritahu Abah, untuk air dah siap. Air dah siap. Abah tak suruh pun. Ni anak bagus, pandai, prihatin, reti. Dia reti apa sepatutnya tanggungjawab sebagai orang Islam yang memuliakan tetamu tu. Kena reti. Itu kalau ada anak perempuan. Ni anak semua nyantat.
Anak 10 orang jantan semua. Macam mana? Anak jantan lah bancuh air. Apa susah bancuh air? Tak boleh bancuh air panas, bancuh air sejuk. Tak ada pun bagi air sejuk je. Dah itu je air. Gula pun tak ada di rumah. Cari gula pun tak jumpa. Ada anak jantan tak tahu gula mana. Mak, mana nak gula? Selalu mak dia bancuh. Dia tak pernah pegang pun. Tak pernah pegang bekas nak bancuh gula. Teh tak tahu ke mana. Kopi tak tahu ke mana. 3 and 1 tak tahu. Padahal depan mata. Sehari bapak saya ada apa? Gula aku tak nampak. Astagfirullah. Depan mata dia gula. Sebalang. Contoh. Sikit. Yang tu sambil menjambil. Asal nak cerita zihar kan. Tapi nak cerita tanggungjawab, akhlak, perangai. Kita dengan mak. Dan kalau boleh jangan ajar langsung bercakap bab-bab menyerupa. Dia tak baik. Serupa kan ni, serupa ni tak payah. Contoh kot sekali lalu ni tu. Pasal dia akan ada takut ada tempat jadi telajaknya. Jadi telajak tu jadi masalah tu. Telajak perahu boleh ditarik. Telajak kata tambah dah jadi hukum zihar. Lafaz soreh. Oh kacau tu. Baik. Selesai. Wa zakara al-musannifu bayana tartibiha. Baik. Fi qawlihi wal kafaratu itqu raqabatin mu'minatin muslimatin walau bi islami ahadi abawaihi salimati minal uyub al-mudirrati bil amal wal kasbi idraran bayyinan. Baik. Jadi istilahnya siapa zihar, suami yang tak menceraikan isteri dia dengan sebab zihar, suami dihukum aid, status isteri itu masih isteri, dia tak tercerai dengan sebab zihar, itu hukum Islam kita. Cuma isteri suami ni kalau dia tak beriringkan dengan tolak, itu masih isteri dia, nama dia aid, suami kena bayar kifarat. Selepas dia selesaikan kifarat, baru boleh dia bersama dengan isteri dia. Dan apa kifarat dia? Ini disebut. Musannif ni bahasa Arab, maksudnya pengarang kitab ni sebut keterangan tertib zihar ni, bayar kifarat zihar macam ni. Kifaratnya pertama, apa dia? Tertib dia, merdekakan seorang hamba. Dan hamba ni perempuan yang beriman. Raqabatim mu'minah. Ya. Merdekakan seorang hamba perempuan yang beriman, yang Islam. Sekalipun kata dia dengan Islam salah satu daripada dua ibu bapanya. Yang tu nak syarah pun panjang. Cukup. Dobit dia hamba Islam. Hamba pun tak ada, saya tak syarah panjang. Tu pun dia sebut hamba perempuan yang Islam. Kalau ikut tak syarat hamba tu perempuan. Syarat dia hamba je. Fatahriru raqabatim mu'minah. Mu'minah disebut tu bukan mesti perempuan. Tapi datangkan naat mu'minah tu disebabkan sebut raqabah. Asal mana raqabah? Tengkuk. Maksud tengkuk tu hamba. Walaupun hamba tu bukan perempuan, tapi syarat dia mesti hamba Islam. Siap. Yang ni betul-betul terjemah sebiji daripada Arab. Dia dia tak terjemah mengikut apa maksud yang dikehendaki. Baik, selesai. Dan hamba ni mesti selamat daripada aib yang memudarat kerja dan usaha. Mestilah hamba yang istilahnya jangan ada aib yang menyebabkan dia tak boleh bekerja. Jadi hamba ni mesti hamba yang sempurna anggota. Yang jangan kudung, patah kaki, mata buta sebelah, tangan jari tak ada. Yang tu tak boleh. Mesti hamba yang istilahnya sempurna kejadian. Siap. Adapun hamba yang aib, yang bukan aib kerja, tapi aib apa? Hamba ni bau busuk. Hamba ni mulut busuk. Hamba ni tak ada gigi. Hamba ni jenis buta warna. Hamba ni selalu istihadah. Haid tak pernah teratur. Kadang-kadang 5 bulan darah duk keluar setiap hari. Yang tu tak jadi aib dalam masalah nak merdekakan dia dalam masalah kifarat. Siap. Jadi jangan hamba tu hamba mudarat. Jadi saya tak panjangkan pasal hamba pun zaman ni tak ada. Hukum ni kalau nak ada pun nanti kalau hamba bila? Selepas turunnya Dajjal dan Nabi Isa turun bunuh Dajjal, Nabi Isa esok
Dia bunuh je Dajjal, orang Islam akan dapat kemenangan. Masa tu orang kafir yang ada, yang lelaki semua akan dibunuh. Takkan ada orang kafir zimmi dalam negara Islam masa tu. Semua orang perempuan kafir dan anak-anak daripada orang kafir akan jadi tawanan orang Islam. Siap. Bayang tengok orang Islam di bawah jajahan Nabi Isa tu ramai mana? Satu dunia. Ya. Orang kafir yang mana ikut Dajjal, yang terdajalkan dengan Dajjal, bohbi bahasa itu. Datangnya Nabi Isa, bunuh semua. Orang lelaki balik. Orang lelaki balik. Kafir, bunuh semua. Bunuh semua. Dia tak ada dah hukum jizyah dalam sistem pemerintahan Nabi Isa. Takkan ada orang lelaki balik. Orang lelaki balik selepas Nabi Isa turun, lepas bunuh Dajjal tu, takkan ada orang lelaki balik kafir. Takkan ada. Pasal takkan ada kafir zimmi dalam kerajaan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa ni, yang ada, yang kafir ni, perempuan daripada kafir yang ditawan, dan juga anak-anak orang kafir yang ada pada masa tu dalam tawanan Islam. Pasal kanak-kanak tak boleh dibunuh, perempuan tak boleh dibunuh. Tu buat apa? Dia ditawan, jadi tawanan orang Islam. Itu bila tawanan ni apa? Dia hukum jadi harta ghanimah bagi orang Islam. Masa tu Nabi Isa dan seluruh orang Islam yang ada. Bayang tak bayang orang Islam masa tu kaya tu ke mana? Kaya gila. Gilanya. Masa tu tak pakai ringgit Malaysia. Masa tu tak manfaat dah ringgit-ringgit Malaysia, duit bank dolar Amerika, duit yen Cina apa tak pakai. Apa kita pakai masa tu? Emas dan perak. Tak laku dah melainkan hanya duit emas dan duit perak. Siap. Syarah tu panjang. Sedekat tu. Kalau nak tanya pun, tanya pergi lah tu. Tapi saja sikit. Cerita hamba pasal sekarang ni tak ada hamba. Lagi. Fa'ilam yajid al-muzahiru ar-raqabata al-mazkurata bi'an ajaza anha hisan aw syar'an fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Wa yu'tabaru syahrani bil hilal. Walau naqasa kullun minhuma an 30 yawman. ويكون صومهما بنية الكفارة من الليل ولا يشترط نية التتابع في الأصح. Maka jika si pelaku zihar itu tidak menepati hamba, kalau hamba tak ada, hamba mana? Hamba yang telah disebutkan itu. Macam mana tak ada hamba? Dengan bahawa lemah ia daripadanya. Nak beli hamba tak boleh. Hamba harga berapa? 1 juta. Nak cari mana? Jadi tak ada hisi. Ataupun tak ada hisi ni apa? Memang tak ada sungguh hamba. Mana ada hamba hal ni? Tak ada. Hamba yang dijual beli, diperdagangkan tak ada. Tu tak ada hisi. Ataupun tak ada pada syarak. Tak ada pada syarak pasal memang tak ada hamba dah. Hamba memang tak ada. Ataupun tak ada pada syarak ni macam ni. Apa dia? Dia tak mampu nak beli hamba pasal hamba tu terlalu mahal. Siap. Itu istilahnya dia tak ada hamba pada syarak. Ataupun macam ni, nak bagi contoh tak ada hamba tu. Hamba ni ada, tapi hamba bukan melalui peperangan antara orang Islam dengan orang kafir yang ditawan. Tapi dia main tangkap, muat, masuk lori, buat hamba jual. Yang tu hamba yang bukan bersyarat. Jadi kalau tak ada hamba, apa nak buat? Kalau orang buat zihar, maka dia kena puasa. Puasa banyak mana? 2 bulan berturut-turut. Mampus kau. Buah mampus dia pasal apa? Satu, jangan pergi gatal, pergi buat benda-benda kesalahan macam ni lah. Jadi, yang ni yang kena jaga. Jangan sampai ada terungkap di mulut ungkapan-ungkapan yang boleh menyebabkan zihar. Baik, 2 bulan ni diiktibarkan 2 bulan itu dengan anak bulan. Maksudnya pakai hilal 2 bulan ni kiraan bulan Hijri, bukan Masihi. Mesti tengok bulan Hijri, bukan Masihi. Sekalipun kata dia, 2 bulan tu kuranglah setiap daripada keduanya daripada 30 hari. Katalah bulan. Buat zihar pula, dia mula puasa 1 misalnya zaman dia awal. 1 zaman dia awal sampai akhir puasa bulan. Zaman dia akhir. Habis zaman dia akhir. Zaman dia awal, zaman dia akhir, Rejab kan. 1 Rejab habis. Sekalipun zaman dia awal tu 29 hari, zaman dia akhir pun 29 hari. Baru 58 hari. Dia tengok esok dah dihukum 1 Rejab.
habis 2 bulan. Dan 2 bulan mesti berturut-turut. Siap. Itu patah yang nak ambil. Dan bila tak berturut-turut, walaupun dah sampai katalah 57 hari, dah habis dah jam adil, akhir ni, sehari lagi, esok, adalah hari ni. Tengok hari ni batal puasa. Macam? Reset balik, kosong, esok mula balik kira 1. Pasal syarat dia mesti 2 bulan berturut-turut. Siap. Berturut-turut tu isyarat Quran, fasiyamu syahraini mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Quran. Siap. Dan puasa ni mesti niat dengan niat kifarat. Pasal dia adalah niat puasa fardu. Dan niat ni mestilah malam. Pasal kaedah puasa fardu, kaedah kita dalam mazhab Syafi'i, wajib memalamkan semua niat puasa fardu. Puasa sunat boleh niat siang, sebelum gelincir matahari. Puasa fardu wajib memalamkan niat. Dan memalamkan niat maksudnya sebelum terbit fajar sodik. Wajib memalamkan niat. Jadi kalau ada orang kena puasa kifarat ni, saja aku puasa esok hari kerana menunaikan puasa kifarat. Itu kan? Puasa kifarat zihar kerana Allah Ta'ala. Baik, dia kena niat kifarat dan niat malam. Tidak disyaratkan niat berturut-turut pada pendapat yang paling sahih. Tapi tak wajib meniatkan, aku niat puasa esok hari, puasa kifarat zihar, berturut-turut. Tak syarat, tak ayunkan berturut-turut tu. Tapi wajib aku puasa esok hari, fardu kifarat zihar. Itu antara lafaz niat. Contoh lafaz niat yang nak dihadirkan untuk sahkan puasa-puasa yang fardu dan wajib. Pasal kaedah kita dalam ibadat, khasnya dalam mazhab Syafi'i, niat mesti jelas. Qasad ta'arud ta'ayun dia, aku puasa esok hari kerana menunaikan fardu Ramadan ataupun kerana menunaikan Ramadan. Bila Ramadan tak sebut fardu tak ada masalah. Tapi kifarat, aku puasa esok hari, puasa kifarat zihar, kena sebut puasa kifarat zihar, mesti ada ta'ayun kifarat tu. Fardu kifarat, tak ada fardu tak apa, tapi kifarat, pasal kifarat adalah fardu. Cuma kifarat apa? Ada kifarat sumpah, ada kifarat bunuh, ada kifarat zihar. Dia kena ta'yun, kifarat zihar. Siap. Yang tu khas mengaji bab niat. Kalau panjang ni. Baik, fa'ilam yastati' al-muzahiru sawma syahrain. Aw lam yastati' tatabu'ahuma fabi it'ami sittina miskinan aw faqiran. Kullu miskinin aw fakirin muddun min jinsil habbi al-mukhraji fi zakatil fitri wa hina idin fayakunu min ghalibi quti baladil mukaffiri kaburrin wa sya'irin la kadakikin wa sawiqin. Baik. Maka jika berlaku zihar itu, dia tak boleh nak puasa. Puasa sebulan pun teruk, tambah nak puasa 2 bulan. Puasa selang sehari pun teruk, tambah nak puasa berturut-turut. Macam tu kot bahasanya. Jadi kalau dia tak boleh puasa 2 bulan, hamba pun tak ada, puasa pun tak larat. Dia tidak berdaya pada turutan keduanya. Atau dia tak berdaya pada urutan yang kedua, iaitulah puasa tadi. Maka dia kena tertib macam ni. Memberilah makan 60 orang fakir miskin. Ataupun termasuk miskin ni, bila miskin beri memadai atas nama kifarat, pilihan seterusnya adalah fakir. Lagilah boleh untuk bagi. Dia termasuk dipanggil mafhumul fahwa, mafhumul aula. Kalau boleh bagi kifarat miskin, fakir lebih utama untuk diberi. Sah bagi. Walaupun tak sebut dalam Quran fakir, sebut Quran miskin. Kaedah kita miskin dan fakir lagi teruk keadaannya berbanding dengan si miskin. Jika si miskin diberi dah sah untuk mensahkan kifarat, maka memberi pada fakir adalah lebih utama untuk sahkan bayaran kifarat. Itu kaedah-kaedah fiqh dia. Dan kaedah bagi makan ni macam ni. Setiap seorang miskin atau fakir itu secupak dari jenis bijirin yang dikeluarkan zakat fitrah. Satu orang satu cupak. Itu kaedah bagi makan. Bukan kaedah bagi makan ni, beli nasi lemak seorang sebungkus, bagi. Bukan. Dan bukan pula nasi lemak nampak lekeh sangat tak.
RM1, RM2 je sebungkus. Bukan juga kaedah bagi makan ni, jamu nasi ayam mandi, nasi kambing mandi, beli seorang sekotak, bagi kat 60 orang, 60 kotak. Tak ada, bukan macam tu. Istilah bayar kifarat ni, 60 orang fakir miskin yang kita bagi makan, adalah satu orang satu cupak makanan asasi. Bukan bagi nasi lemak yang dah masak siap, sekalipun nasi kambing mandi sekalipun. Boh pergi bahasa itu. Itu bukan masuk bagi makan. Ataupun bukan masuk bagi makan ni, ada orang macam ni. Dia bayar kifarat macam mana? Ada orang nak kenduri kahwin, nah duit ni, buat apa buat duit beras, jamulah buat makan buat kenduri. Bukan macam tu persalahan bodoh bayar kifarat. Bukan. Bayar kifarat, kalau 60, satu orang satu cupak. Beras. Malaysia lah, beras. Gandum tak boleh ke? Gandum, pergi negeri orang putih. Pasal dia makan makanan asasi dia gandum. Pasal dia buat roti. Ataupun dia makan gandum tu, satu hair. Duduk Malaysia tak boleh. Kalau nak bayar gandum, boleh. Syarat dia jadi ayam. Pasal ayam makanan asasi dia gandum. Ya, saja buat lawak itu. Tak faham. Tanya lain. Pasal apa pula jadi ayam pula Ustaz? Pasal dia mesti makanan asasi. Kita manusia, kita Melayu makan nasi. Malaysia makan nasi. Tak makan gandum. Nak makan gandum, jadi ayam. Kalau hampa ayam, keluar kifarat gandum. Tak faham? Sudah. Ini pasal tu. Ketika itu maka adalah ia dari makanan asasi. Baik. Di atas kaedah bayar kifarat bagi makan tu maksud dia macam tu. Dia masih makanan asasi. Makanan asasi pun makanan asasi tempatan orang yang membayar kifarat. Kalau kita orang Malaysia, kena bagi makanan asasi orang Malaysia lah kan. Seperti contoh gandum. Sekejap. Jadi bila bagi gandum, jaga. Tidak tepung. Bukan tepung. Tepung bukan makanan asasi. Makanan asasi adalah bijirin asal tu. Gandum. Bukan tepung. Dan bukan bagi roti. Bukan. Satu atas bayar bagi makan 60 orang fakir miskin tadi. Bagi makan apa? Nasi lemak. Bukan. Nasi lemak memanglah pada beras. Tapi bukan bagi nasi lemak. Tapi bagi beras. Tepung gandum tak boleh. Nasi tak boleh. Roti tak boleh. Burger tak boleh. Tosai tak boleh. Bihun tak boleh. Laksa tak boleh. Siapa? Dia tak boleh benda-benda yang telah diproses. Dia mesti bagi bahan mentah. Asli. Bijirin asal. Yang tu adalah makanan asasi. Tambah bagi apa? Bagi keripik pisang. Tak boleh. Tak boleh. Sekalipun bagi keripik pisang tu harga dia mahal. Tak boleh. Dia mesti bagi makanan asasi. Jadi tak sah untuk beri tepung dan juga sagun. Sagun lagi. Sagun tahu sagun? Okey, siap. Ada orang tak tahu sagun rupanya. Sagun tak tahu. Nanti saya beli cari sagun saya bagi. Sagun. Sagun buat apa? Tepung beras kan? Lagi? Tepung je. Gula. Lagi? Kelapa. Pandai buat? Pandai? Makan pandai lah. Syarat makan sagun apa? Mesti ada air. Wedak mengkelan. Tak sedap mampu. Saja melawak bodoh tu. Nanti beli sagun jamu kat dia orang ni. Kesian tak hati makan sagun. Sagun tak jumpa katanya. Saya sagun buat niri. Saya dulu mengaji, sebelum mengaji ni, tanya Ustaz Zaini. Ustaz Zaini tahu tak tahu saya punya aktiviti dulu. Duduk makan datuk dulu, mengaji syariah dulu. Makan datuk terkenal dengan kelapa betul tak? Kelapa tak payah beli. Ambil peri lah. Cuma kadang-kadang bagi juga lah, bayar. Ambil nyoh sebiji, ambil je. Parut. Sebiji 15 sen. Zaman saya dulu lah kan. Sebiji 15 sen. Nyoh tu bayar lah dekat orang yang kutik nyoh ni. Kalau dia orang ambil nyoh borong-borong tu sebiji 8 sen je. Tapi pasal kita buat masak apa ni 15 sen. Kalau jual sebiji 4 kupang masa tu. 4 kupang. Masa tu lah, masa saya dulu. Kopek pun kopek neri lah. Nak sebut apa? Saya bila nak cuti, saya akan balik, saya akan buat sagun. Cari nyoh, tak boleh nyoh tua sangat. Tak sedap buat sagun. Dia kena nyoh muda. Muda sangat pun susah payah agak. Pasal nanti dia tak tahan, dia cepat buruk. Dia atas sikit pada muda. Tak faham sudah. Dengar saya khabar. Nak buat sagun. Parut nyoh ni, jangan sampai kat tempurung, nanti dia hitam.
Okey. Untuk nak buat sagon macam mana? Beli tepung beras, beli gula. Untuk buat apa? Perah dulu perah tak sedap lah. Padan tak sedap dia orang punya sagon. Perah dulu. Perah ke? Tak perah, saya buat tak perah. Nanti saya buat. Bila nak buat tak tahu lah. Tak jamin, tak janji. Goreng lah. Goreng. Jangan buka api macam nak goreng ayam tu. Itu. Tu tak jadi sagon. Jadi shogun. Apa cerita ni? Shogun ni. Goreng. Untuk buat apa? Nanti kena tengok praktikal lah. Saya buat kelas SRT nanti. Hamba balik buat sagon. Saya kalau balik kampung mesti buat 2 biji kelapa dengan tepung beras. Bawa balik buat apa? Bawa balik bagi mak rasa sagon. Homemade. My hand made it. Balik. Mak terkejut. Pandai yang kau buat sagon ni. Apa payahnya. Senang je. Bagi dia rasa hasil tangan kita buat. Dah goreng. Bawa tepung beras. Sampai dia dah bau beras dah masak tu kan. Beras tu dah garing bau. Dia ada skill juga tu. Sebut tak pandai kan. Kena ada praktikal lah. Boleh bau. Tepung tu masak tak masak. Buah garam sikit. Garam masuk buah masa panas. Lepas tu tunggu sejuk lagi. Gula tumbuk pakai tangan. Jangan buah masa panas gula. Kenapa? Lebur lah. Dia tak jadi sagon. Jadi gula batu. Kerah. Dia cair. Bagi sejuk dulu. Gula pula tak bubuh gula yang putih-putih tu. Tumbuk langsung batu lah. Gaul. Siap. Balik lagi mak rasa. Senang je pun. Tak susah apa. Apa cerita ni? Cerita sagon tu. Sagon tak sah untuk bayar. Bagi makan orang fakir miskin. Hampa buat nasi lemak, nasi mendi, nasi basmati ke? Tak boleh. Dia mesti beras. Beras basmati boleh. Nasi basmati tak boleh. Wa idza ajazal mukaffiru anil khisal salasi istaqarratil kafaratu fi zimmatihi fa idza qadara ba'da zalika ala khislatin fa'alaha walau qadara ala ba'diha kama muddi ta'amin aw ba'di muddin akhrajahu. Baik. Yang tu kalau ikut tertib terakhir. Apabila kata dia yang membayar kifarat tu lemah daripada 3 perkara ni. Hamba pun tak ada, puasa pun tak boleh. Nak bagi makan apa, dia pun tak cukup makan. Maka kata dia apabila dia mampu, tak habis baca tu. Tetaplah kifarat tu dalam zimmahnya. Ni istilah kitab. Maksudnya kifarat tu tetap tertanggung atas diri dia. Kaedah dia macam mana? Maka apabila dia mampu selepas demikian tu, bila satu tahap dia tengok ada duit untuk dia nak bayar. Dia nak bagi 60 tak boleh. Dia boleh bagi 10 cupak je. Kata dia apa kewajipannya? Hendaklah dia melakukannya. Apa yang dia mampu bayar dulu. Yang ni istilah disebut dalam qawaid fiqh. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Mana yang boleh bayar dulu. Yang tak boleh bayar tu bayar kemudian. Taklah menggugurkan apa yang kena bayar semua 60 cupak. Dengan sebab dia hanya boleh bayar 10 cupak. Boleh bayar 10 cupak, bayar dulu 10, nanti sempurnakan dia sikit demi sedikit. Taklah dengan tak boleh bayar semua, menggugurkan semua. Tidak. Bahkan, apa yang boleh dibayar, hendaklah dibayar. Apa yang tak boleh, dia akan tertangguh. Tapi tetap apa yang dibayar, tetap kena bayar. Itu kaedah kita. Kalau dia mampu atas sebahagiannya, seperti secupak makanan, ataupun sebahagian cupak, dia hendaklah mengeluarkannya. Jadi, hatta cupak tu, tak cukup cupak. Bahkan setengah cupak, suku cupak. 1/8 cupak. Itu je yang lebih ada pada dia. Wajib dibayar secepat mungkin untuk selesaikan tanggungjawab membayar kifarat tersebut. Pasal kaedah kita, junjung perintah Allah Ta'ala ni, tambah pula junjung suruhan yang wajib, cuba junjung sedapat mungkin, secepat mungkin. Satu masuk atau semayang, macam mana? Secepat mungkin, sebaik mungkin. Satu sebaik-baik ibadat kalau semayang, solat berjemaah pada awal waktu. Itu terbaik. Siap? Wala yahillu lil muzahiri watuha ay zawjatihi. Ay zawjatuhu allati zahara minha hatta yukaffira bil kafarati al mazkurati.
Tidak halal bagi orang yang melakukan zihar. Suami yang zihar isteri, isteri tak tercerai, melainkan kalau dia nak cerai kan. Kalau dia nak pakai lagi isteri dia, tak halal untuk dia orang yang melakukan zihar itu menyetubuhinya. Dia tak boleh pakai isteri dia. Iaitu kata dia, siapa dia? Dia perempuan ni, itulah isteri dia yang diziharkan tu, hingga dia membayar kifarat dengan kifarat yang telah disebutkan. Selesai kifarat, baru boleh ambil balik sebagai isteri. Selagi tak selesai kifarat, tak boleh pakai sebagai isteri. Itu akibat daripada zihar. Ini berlaku walaupun tak berlaku, hukum kena faham. Siap. Soalan? Boleh? Ya. Soalan bertanyakan mengenai fakir miskin ni tak ada 60 orang. Fakir miskin seorang. Boleh tak bayar 60 cupak sekaligus? Kaedah dalam bab kifarat boleh. Dah itu je fakir miskin ni ada. Pasal kalau ikut kewajipan, dia memang kewajipan tu 60 cupak terus lah kan. Dia bukan wajib satu-satu. Jadi bila ada fakir satu, boleh tak bagi sekaligus. Masyhur yang saya ingat saya dalam kitab dalam bab bayar kifarat, boleh bagi sekaligus. Maksud saya jawab soalan tu. Boleh. Kalau puasa pun macam ni. Kalau puasa, kita dah memang tak puasa sebulan. Ada bab yang kena kifarat. Contoh. Saya nak tunjuk kata boleh bayar sekali, tak boleh bayar sekali tu. Dah jadi memang kita kena puasa sebulan. Dan puasa pula, yang kita tinggal puasa, yang puasa kena qada dan kifarat. Ada puasa yang kena qada pun kena qada, kifarat pun kena kifarat. Puasa siapa ni? Kaedah puasa yang kena qada dan kifarat, ialah puasa antaranya orang yang berbuka puasa dengan sebab takut mudarat atas diri orang lain. Bukan dia tak takut mudarat diri dia. Dia takut atas mudarat diri orang lain. Dengan sebab tu terbuka dan terbatal puasa dia. Dia wajib qada puasa dan wajib bayar kifarat di atas puasa yang dia telah berbuka kerana nak selamatkan ataupun kerana mudaratkan orang lain, dengan sebab tu dia tak berpuasa. Macam ibu yang hamil, dia tak puasa pasal apa? Takutkan anak dalam kandungan. Dia tak takutkan dia. Dia kalau puasa, dia tak pitam. Tapi anak dalam perut pitam. Kena tahu anak dalam perut pitam? Jantung ni lemah. Ya sila anak ni baby tak aktif dalam perut. Kan masalah tu. Sepatutnya mesti satu hari ada 10 kali gerakan. Betul lah. Misalnya, gerakan nak beranak tu macam tu lah kan. Nanti tengok, sehari tu 2 kali pergerakan je ada. Ingat. Pergerakan dia tak aktif. Kalau dia duduk main bola dalam perut tu, tak ada masalah. Tak faham sudah apa saya sebut tu. Jadi mak dia tak pitam, anak dia pitam. Jadi dia berpuasa, dia tak puasa pasal apa? Pasal takut mudarat ke anak. Yang tu dia kena qada dan dia kena kifarat bagi setiap hari yang dia berbuka jika takut mudaratkan ke anak. Ada orang lain pula, bila dia puasa dia yang pitam. Anak cek dalam baby aktif, pegang perut bergegar macam main bola dalam perut kan. Terajang ni. Baby elok, mak dia pitam. Kenapa? Tak lah. Dia buka puasa pasal apa? Pasal dia. Jadi dia hanya wajib qada, dia tak kena bayar kifarat. Itu kaedah kita. Itu kaedah dalam mazhab Syafi'i. Itu masalah hamil sama dengan kaedah menyusu, sama. Ibu bila menyusu, kadang-kadang anak ni menyusu kuat kan. Bila ibu puasa, apa masalah? Tengok masalah tu kat siapa? Kalau masalah kat ibu ni bila anak menyusu kuat sampai habis terhidrat kandungan air dalam badan dia, anak tu sedut, anak menyusu kuat pula tu, kembar pula tu 2 orang, jantan pula tu 2. Kepeh susu ibu sampai
berlaku penghidratan pada ibu. Penghidratan. Tak faham sudah dengar saya kata apa? Maksudnya, kandungan air pada ibu yang sangat kritikal sampai ibu pengsan. Jadi, ibu terpaksa berbuka pasal apa? Nak mengembalikan air yang dah terhilang daripada badan dia dengan sebab proses menyusukan baby. Dia boleh berbuka puasa, kena qada setiap hari yang dia tinggal dan tak perlu kifarat. Pasal dia berbuka tu asal mudarat diri dia. Tapi kalau dia buka puasa tu pasal apa? Pasal menyusu juga. Tapi bila dia kalau dia berpuasa, dia tak ada apa-apa. Tak adalah dia kurang air dalam badan. Tapi bila dia puasa, air susu tak keluar. Bila dia tak minum, dia tak makan, air susu tak keluar. Budak tu meronta menangis. Kuah, 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 kuah. Pukul 7 pagi dah melalak. Melalak. Kuah. 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 Dia tak panggil lah macam hak tua-tua dia. Nak tek. Dia tak bunyi lah macam tu kan. Dia bunyi tu lah. Sampai habis suara menangis. Lepas tu, bagi botol tak nak. Dia tak nak. Air nak susu ibu je. Air tak mau susu lembu. Susu awal lembu pun tak nak. Nak susu ibu je. Sampai biru-biru muka. Bagi air masak tak nak. Bagi susu botol tak nak. Bagilah susu apa. Dia nak susu cak gantung. Tak faham sudah susu cak gantung apa dia. Ni bahasa orang tua-tua dulu kan. Apa cerita? Jadi dia boleh berbuka puasa, tapi kena qada setiap hari yang dia tinggal. Lepas tu? Tapi kena kifarat setiap hari yang dia berbuka kerana takut mudaratkan anak. Okey, tu dah. Sama juga macam ni. Dia jurulatih renang. Waktu hari bulan puasa pun dah jurulatih. Dia duduk kolam renang juga lah kan. Tapi dia pakar renang. Air tak masuknya dalam telinga. Adalah gitu. Lepas tu ada orang lemah. Ada yang tak kerti berenang. Tak ada orang nak selamatkan melainkan dia. Kalau dia tak pergi selamat, mampus orang tu. Jadi terpaksa lah dia bui. Masuk. Dan bila dah masuk tu, sehingga menyebabkan terbatal puasa dia. Pasal apa? Pasal nak selamatkan orang. Batal puasa dia. Lepas tu? Wajib kifarat. Pasal apa? Pasal terbatal dan batal dengan sebab nak takut mudarat pada orang lain. Kena qada dan kifarat. Sebut kifarat. Yang tu kifarat sajalah menyambil sikit bab puasa tu. Pasal yang tu pun kadang orang muskil. Macam mana nak beza nak ada kena kifarat, tak kena kifarat. Antara yang memang ada bab kifarat, dia bukan bab-bab kerana orang, tapi pasal langkah tahun. Tu pun kifarat juga. Cuma bahasa dia bukan kifarat. Yang tu istilah dia kena bayar fidyah puasa. Pasal terlajak tahun. Bulan ni punya tak habis qada lagi. Tangguh sampai bertemu Ramadan akan datang. Ada 10 hari lagi tak habis qada daripada Ramadan yang lepas. Langkah tu qada kena qada berserta dengan bayar fidyah. Nak sebut tentu istilah dia fidyah tak dipanggil kifarat. Cuma saya nak sebut mana yang kena bayar fidyah tu. Pasti asal dia fidyah bagi makan dan kaedah bagi makan mestilah makanan asasi. Biji ren. Siap. Faslun fi ahkamil qadhfi wal li'an. Ini masuk bab lain tadi. Yang ke depan ni lagi lah masalah-masalah yang sampai mencerai-beraikan rumah tangga pula. Tambah pula tak jaga syariat, berlaku pula istilahnya khianat daripada pihak suami ataupun isteri. Khas atas bicara nanti ke isteri lah disebut. Macam mana nak buat ada proses sampai tahap li'an. Bila suami dah tak percayakan isteri dia disebabkan ada berlaku kandungan yang di luar daripada tanggungjawab suami. Suami tak bersama tapi isteri hamil. Ataupun didapati ada pencampuran benih daripada pihak orang lain. Masuk campur dalam rumah tangga. Masuk dalam kelambu suami. Macam tu kot bahasanya. Macam mana nak buat? Macam mana selesai kaedah-kaedah masalah sosial ni dalam kaedah perundangan syar'i. InsyaAllah panjang umur. Jumpa ke depan.
Soalan kalau ada, kita apa kita sebut zihar. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.